Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Aisyah. Ini adalah berita komunikasi Barisan Nasional. Kedudukan Barisan Nasional sebagai parti yang mempunyai kerusi terbanyak dalam Kerajaan Perikatan Nasional perlu dihormati ketika rundingan pengagihan kerusi menjelang pilihan raya umum ke-15. Setiausaha Agung Barisan Nasional Tan Sri Anwar Musa berkata parti itu sentiasa bersikap terbuka dan bertanggungjawab terhadap sebarang rundingan berhubung isu agihan itu selagi prinsip perjuangannya dihormati. Walau bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Wilayah Persekutuan berharap pihak yang tidak mempunyai autoriti jangan membuat sebarang kenyataan berhubung isu pembahagian kerusi bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan orang ramai. Dalam pada itu, Tan Sri Anwar Musa juga menyatakan bahawa kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi telah disalah tafsirkan. Terdahulu, Dr. Ashraf membuat hantaran di laman sosial beliau menyatakan bahawa perbincangan agihan kerusi tidak lagi berasaskan perbincangan antara UMNO dan PAS tetapi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Menurut Tan Sri Anwar, kenyataan Dr. Ashraf Wajdi itu adalah merujuk kepada perundingan yang final selepas ini kerana UMNO menghormati kedudukan PAS sebagai ahli Parti Perikatan Nasional. Beliau juga menegaskan UMNO masih meneruskan rundingan pembahagian kerusi dengan PAS dan parti komponen dalam Barisan Nasional sebelum ianya dibawa ke peringkat seterusnya antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Majikan digesa agar mematuhi syarat Akta 446 dengan menyediakan penginapan yang selesa kepada pekerja tidak kira warga asing atau tempatan untuk menjaga kebajikan pekerja mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan ketika mengadakan lawatan mengejut di kemudahan penginapan pekerja di sebuah kilang sarung tangan di Batu 13 Kajang hari ini terkejut dan tidak percaya bahawa wujud tempat seperti itu di Malaysia dan tidak dapat membayangkan bagaimana pekerja-pekerja asing tersebut dapat menjalani kehidupan harian mereka dalam keadaan yang sangat kotor dan teruk sebegitu. Beliau turut memaklumkan operasi mengejut akan diteruskan secara berkala di seluruh negara. Kerajaan memutuskan untuk tidak memotong bekalan elektrik kepada pengguna domestik yang mempunyai tunggakan bil kurang daripada 6 bulan. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Dr. Samsul Anwar Nasara berkata ia merupakan inisiatif prihatin oleh kerajaan yang memahami kesukaran dihadapi rakyat ketika pandemik COVID-19. Menurut beliau, arahan itu akan berkuat kuasa pada 1 Januari hingga 31 Mac tahun depan dan ia akan memberi faedah kepada 6.94 juta pengguna domestik di Semenanjung dan 500,000 pengguna domestik di Sabah. Musim banjir telah tiba, kes semakin meningkat. Saya akhiri rangkuman berita hari ini dengan video pesanan ringkas tentang persediaan dan langkah-langkah keselamatan yang harus dilakukan ketika menghadapi banjir. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Banjir melanda setiap tahun. Jika kawasan anda berisiko, ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Pertama, pindahkan barang-barang elektrik ke tempat yang lebih tinggi. Matikan suis utama. Simpan dokumen-dokumen penting ke dalam plastik. Sediakan bekalan makanan secukupnya. Pastikan di mana pusat pemindahan anda. Yang terakhir, dapatkan nasihat daripada pihak berkuasa tempatan atau keselamatan tentang ramalan cuaca dan info semasa banjir di kawasan anda.